salah satu perintah Allah yang Allah sampaikan secara langsung kepada tiap-tiap individu mukmin yang jarang dapat disempurnakan oleh orang-orang yang beriman. Ialah perintah Allah dalam ayat 21 surah Az-Zariyat. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu tidakkah kamu lihat. Di akhir zaman seperti zaman kita ini, memang susah nak menemui seorang mukmin yang berjaya menyempurnakan perintah Allah, supaya kita melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam diri kita sendiri. Ilmu yang berkaitan pun sudah tidak ada pada di kalangan para ulama. Malahan para ulama pun tak sedar tentang wujudnya perintah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang bermaksud Allah perintah setiap individu untuk melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam diri kita. Tentunya bukan dengan pandangan mata kepala, kerana pandangan mata kepala tidak mampu melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat di dalam diri kita. Kerana itu, melihat rahsia-rahsia Allah dalam diri kita mestilah menggunakan pandangan mata hati, basirah, atau pandangan roh. Tetapi bukan semua pandangan roh, pandangan hati mampu melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam diri masing-masing. Hanya pandangan hati yang telah dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Maka pandangan mata hati yang telah dihidupkan, diberi cahaya yang terang benderang, itu saja yang akan berjaya melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat pada diri kita masing-masing. Di akhir zaman ini boleh dikatakan seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh orang-orang yang beriman mati tanpa mencapai kejayaan melihat rahsia-rahsia Allah dalam diri masing-masing. Ini berarti mereka mati menanggung satu dosa, kerana mereka tidak berjaya menyempurnakan perintah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi malangnya mungkin mereka yang mati tanpa menyempurnakan perintah Allah ini tidak merasa berdosa, kerana mereka tak sedar wujudnya perintah ini. Sedang yang hadir ini pun belum tentu berapa orang di kalangan kita yang hadir pada hari ini yang menyedari perintah Allah, perintah supaya kita melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat di dalam diri kita. Allah berfirman di dalam Quran, sesudah kita mengenal Allah dengan melihat kejadian-kejadian yang zahir, maka Allah perintah supaya kita melihat rahsia Allah di alam malakut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yanduruna awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Mengapakah kamu, wahai orang-orang yang beriman, tidak melihat dengan pandangan mata hati kamu, pandangan roh kamu, rahsia Allah di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, dan di alam malakut pada tiap-tiap satu kejadian, termasuklah di alam malakut kejadian diri kita sendiri. Oleh kerana itu, marilah kita sedari perintah Allah yang belum kita sempurnakan, iaitu meningkatkan usaha kita mengenal Allah daripada memandang kejadian-kejadiannya yang zahir atau zahir kejadian dengan mata kepala. Kita tingkatkan memandang rahsia-rahsia Allah di alam malakut, iaitu batin kejadian. Di antaranya ialah malakut kejadian diri kita. Di dalam Quran, umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman yang berjaya, melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut hanyalah mereka yang mencapai peningkatan iman ke tingkat yakin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di dalam alam melakut kejadian bumi ini terdapat rahsia-rahsia Allah yang dapat disaksikan oleh golongan mukminin, golongan orang-orang yang yakin. Golongan mukminin kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan golongan mukminin. Golongan mukminin, golongan orang-orang yang beriman. Tapi golongan mukminin adalah golongan orang-orang yang yakin. Imannya telah ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Dengan ilmu kita boleh mencapai iman. Tapi dengan hanya ilmu, iman tidak boleh meningkat ke tingkat yakin. Hanya apabila ilmu tauhid seseorang mukmin itu tadi meningkat kepada ma'rifah dengan cara berjaya melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut, maka barulah ma'rifatullah itu mampu meningkatkan iman ke tingkat yakin. Barulah berubah orang tersebut daripada mukmin kepada mukminun, berpindah daripada golongan mukminin kepada golongan mukminin. Jadi di akhir zaman seperti zaman kita ini, sedikit sahaja umat Nabi Muhammad yang berjaya mengenal Allah dengan melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan pandangan mata hati atau pandangan roh. Di antara mereka disebut oleh Allah di dalam ayat 90 dan 91 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di dalam alam melakut kejadian-kejadian yang di langit, di alam melakut kejadian-kejadian yang di bumi, di alam melakut dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat rahsia-rahsia Allah yang dapat dilihat dengan jelas oleh pandangan mata hati atau pandangan roh ulul albab. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dan tafakur dalam keadaan hidup mereka, dalam sebarang keadaan hidup mereka, berdiri, duduk maupun berbaring, masa jaga maupun tidur, sepanjang masa mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah golongan ulul albab diakui oleh Allah dalam dua ayat ini berjaya mengenal Allah dengan melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut, disebabkan mereka sentiasa berzikir dan bertafakur yang berterusan tidak henti-henti. Golongan ulul albab di zaman awal Islam terdapat ramai. Di sana sini terdapat golongan ulul albab. Tetapi di akhir zaman seperti zaman kita ini, golongan ulul albab sudah terputus, macam tidak ada. Karena di akhir zaman, di zaman kita, umat Nabi Muhammad sudah menganggap amalan zikrullah itu amalan yang tak penting. Dibuat dapat pahala, tak dibuat tidak ada apa-apa. Karena itulah mereka meninggalkan amalan zikrullah. Yang mereka tumpukan hanyalah 5 amalan yang terdapat di dalam rukun Islam yang 5. Mengucap 2 kalimah syahadat, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat dan haji. Inilah tumpuan umat Islam di akhir zaman. Adapun amalan zikir dan tafakur sudah hilang dari kehidupan mereka. Maka tidak mustahil kalau di akhir zaman ini seolah-olah tidak ada lagi golongan ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li aba'ina wa ummahatina ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبيوتنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعنيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من الشر كل شيء إنك على كل شيء قدير وتب علينا بالعافية والسلامة والصحة وعلى عبيدك في برك بحرك جوك من أمة محمد أجمعين الله جعلنا من شر ما قضيت سالمين الله جعلنا من شر ما قضيت سالمين الله جعلنا من شر ما قضيت سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.